Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah pelajar, masih bersama saya Cikgu Pai dan hari ini kita akan belajar tentang bab tingkatan 5, bab 1 iaitu kedaulatan negara. Tapi fokus kepada topik 1.3 dan 1.4. Baiklah, kita terus saja kepada topik 1.3 iaitu kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat. Dalam bab ini, saya bahagikan dia kepada 4 perkara iaitu PES. P-E-S-H. P untuk pentadbiran, E untuk ekonomi, S untuk sosial dan juga H untuk hubungan luar. Baiklah, sebelum kita pergi kepada aspek pentadbiran, saya ingin jelaskan beberapa perkara iaitu kita kena faham 3 benda dalam sejarah ini iaitu kata kunci soalan. Contoh ya, kepentingan bermaksud sebab penting. Mengapakah? Mengapakah itu ialah sebab. Dan kalau soalan tanya bagaimanakah? Bagaimanakah bermaksud cara-cara. Kita terus saja kepada topik pentadbiran iaitu mewujudkan negara berdaulat penting kepada pentadbiran. Mengapakah? Jadi apabila jumpa soalan mengapakah, terus saja jawab sebabnya ialah negara akan bebas menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Soalan tanya, bagaimanakah mewujudkan negara yang berdaulat? Jawapannya ialah caranya ialah bekerjasama melalui pengagihan kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Apakah kesannya? Kesannya ialah politik dan pentadbiran negara akan stabil. Jelas penggunaan yang pertama? Tak apa, kita terus lagi. Pada aspek ekonomi pula. Mewujudkan negara berdaulat penting kepada ekonomi. Mengapakah penting? Sebabnya ialah dasar kemakmuran ekonomi dapat dilaksanakan. Bagaimanakah? Caranya ialah membangunkan bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan. Apakah kesannya? Kesannya ialah taraf hidup rakyat akan meningkat. Terus lagi. PES. Dalam PES tadi kan, frasa yang ketiga iaitu S, sosial. Mewujudkan negara berdaulat penting kepada sosial. Mengapakah penting kepada sosial? Sebabnya ialah dasar sosial dapat dilaksanakan. Bagaimanakah caranya? Caranya ialah dengan memperkenalkan bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara. Apakah kesannya? Kesannya ialah melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Okey, kita pergi kepada abjad yang terakhir iaitu H. Hubungan luar. Mewujudkan negara berdaulat penting kepada hubungan luar. Mengapakah penting? Sebabnya ialah dasar luar dapat dilaksanakan. Bagaimanakah caranya? Caranya ialah menjalinkan hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara luar. Apakah kesannya? Kesannya ialah meningkatkan imej negara dan setaraf dengan negara lain di dunia. Faham ya penggunaan PES? P-E-S-H iaitu politik, ekonomi, sosial dan hubungan luar. Baiklah, kita terus saja kepada topik seterusnya iaitu 1.4. 1.4 ini dia tanya tentang langkah mempertahankan kedaulatan. Bagaimana kita nak ingat langkah mempertahankan kedaulatan ini? Ingat sahaja Wan kenal Pak Kasim. Wan kenal Pak Kasim. Wan wujud, kenal kekal, Pak pupuk, Kasim kukuh. Okey, apakah perkataan sepenuhnya? Wujud kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kekal perpaduan kaum,
pupuk patriotisme dan kukuh pertahanan negara. Ingat ya, Wan kenal Pak Kasim. Bagaimana nak belajar? Dalam perkara ini, dalam 1.4 ini, langkah pertahanan kedaulatan ini, kita ada dua cara sahaja, iaitu melalui pemimpin dan rakyat. Pertama, kita kena tahu dulu apa yang maksud pemimpin dan juga apa yang dimaksudkan dengan rakyat. Pemimpin bermaksud orang yang mempunyai kuasa, seperti pentadbir, ahli politik, Perdana Menteri, menteri-menteri, ataupun sesiapa sahaja yang mempunyai kuasa. Rakyat pula apa? Okey, rakyat ni contohnya soalan kalau ditanya penduduk, masyarakat, ibu bapa, pelajar, anda. Jadi itu merangkumi aspek rakyat. Baiklah. Dalam perkara tadi, langkah pertahanan kedaulatan, kita ada wujudkan. So, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran boleh dibahagikan kepada dua cara, iaitu melalui pemimpin dan rakyat. Macam mana kita nak ingat? Okey, kita terus ya. Mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran, pemimpin haruslah menjalankan pentadbiran yang cekap. Selain itu, elakkan rasuah. Seterusnya, agihkan sumber kekayaan yang adil. Nampak Pemimpin haruslah, selain itu seterusnya. Habis untuk pemimpin. Manakala bagaimana pula dengan rakyat? Macam mana rakyat nak mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran? Okey. Rakyat haruslah memberikan kesetiaan kepada raja dan negara. Selain itu, sokong usaha dan dasar kerajaan. Seterusnya, semua kaum bekerja sama. Baiklah. Seterusnya, K tadi. Apa dia? Kekalkan. Mengekalkan perpaduan kaum. Pemimpin haruslah menggubal dasar undang-undang berkaitan dengan perpaduan. Okey, di sini sebab itu kita kena faham tadi apakah maksud pemimpin dan rakyat. Sebab yang boleh gubal dasar ialah pemimpin. Rakyat jangan gunakan untuk gubal dasar. Kita tiada kuasa untuk menggubal dasar. Jelas ya? Jadi sebab itu ayat yang pertama ini mengekalkan perpaduan kaum. Ayat dia, pemimpin haruslah menggubal dasar undang-undang berkaitan dengan perpaduan. Selain itu, memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar. Seterusnya, memperuntukkan perbelanjaan untuk program perpaduan. Okey. Bagaimana pula dengan rakyat? Bagaimana langkah rakyat untuk mengekalkan perpaduan kaum? Okey, yang pertama, rakyat haruslah menggunakan bahasa kebangsaan. Apa bahasa kebangsaan kita? Bahasa Melayu. Selain itu, rakyat perlulah menghayati prinsip rukun negara. Rukun negara ada 5 ya. Seterusnya, rakyat perlulah melibatkan diri dalam program kemasyarakatan. Okay, jelas ya? Pupuk. Pupuk patriotisme. Jadi tadi P tadi apa? Lupalah tu. P tadi Pak Kasim kan? Pak. Jadi P Pak tu untuk pupuk. Okey, bagaimana langkah nak pupuk patriotisme? Okey, yang pertama, kita menggunakan pemimpin haruslah menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan. Selain itu, menganjurkan kempen. Seterusnya, memberikan pengiktirafan kepada rakyat yang berjasa kepada negara. Okey, jelas ya? Okey, sekarang kita buat ayat pula. Macam mana rakyat nak pupuk patriotisme? Okey. Rakyat haruslah menghormati lambang negara. Selain itu, rakyat perlulah menghargai adat dan warisan negara. Seterusnya, menghargai tokoh. Okey. Seterusnya,
mengukuhkan pertahanan negara. Perkataan kukuh tadi apa? Kasim. Ingat ya? Wan kenal Pak Kasim. Sekarang kita berada dekat perkataan Kasim dah. Kasim bermaksud kukuh. Jadi mengukuhkan pertahanan negara. Langkahnya, pemimpin haruslah menggubal dasar dan undang-undang untuk menjaga keselamatan. Selain itu, pemimpin haruslah membuat perjanjian pertahanan. Seterusnya, memodenkan aset ketenteraan. Okay. Seterusnya, bagaimana pula rakyat kukuhkan pertahanan negara? Rakyat haruslah peka terhadap isu keselamatan negara. Selain itu, rakyat perlu elak bekerjasama dengan musuh negara. Kalau kita tahu negara tu ada masalah dengan negara kita, jangan nak bekerjasama dengan dia. Okey, sayangi negara kita. Seterusnya, menganggotai pasukan keselamatan. Okey, soalan saya, pasukan keselamatan ni apa? Okey, pasukan keselamatan ini ialah pasukan yang menjaga keselamatan negara, bukan hanya Pak Guard dekat sekolah sahaja ya. Jangan sekarang bila pasukan keselamatan je nampak Pak Guard sekolah saja. Banyak lagi pasukan keselamatan seperti tentera ya. Seterusnya, habis dah. Okey, begitulah. Sebenarnya dalam bab ini sangat mudah. Hanyalah konsep-konsep yang biasa, cuma kita kena faham beberapa untuk memahami topik ini. Okey, beberapa perkara sahaja. Itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi jangan lupa seperti biasa buat kuis. Itu sahaja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.